Terdengar bunyi ranting kering dipijak. TJ terus tergamam. Dari sebalik busuk jantan muncul satu susuk tubuh berpakaian serba hitam. Kaki kanannya pijak busuk jantan sambil peluk tubuh. Kepalanya dibalut dengan kain hitam. Bahagian pinggangnya diikat dengan kain kuning. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 148 hingga 151, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Kata Datuk TJ, benda yang TJ terbalikkan tadi ialah ancak jamuan atau sesajen untuk jembalang sungai. TJ dah rosakkan hidangan orang. Marahlah orang tu. Nasib baik cepat sedar. Kalau lambat dipulihkan, TJ akan bergolek-golek atas bot macam ikan. Biji mata terbeliak jadi warna merah dan terus terjun ke dalam sungai. Kata Fuad, lanau sungai cukup takut bila terserempak dengan ancak yang dihanyutkan. Kalau terserempak, mereka tak akan pergi merompak dan akan panggil pawang untuk halau penunggu sungai supaya jangan ganggu mereka. Kalau ancak tu lalu kawasan kanak-kanak mandi, salah seorang dari kanak-kanak terutama yang lemah semangat mesti kena rasuk atau alami sakit yang susah nak diubat. Kalau berjaya berubat, kanak-kanak tu akan alami gangguan jiwa. Kononnya ada nelayan sungai yang tengah mancing waktu malam, terserempak dengan jembalang sungai, tengah jilat tulang-tulang dan makan bunga yang ada dalam ancak dekat kawasan lubuk. Mereka nampak jembalang tu timbul di permukaan sungai dengan badannya sebesar kerbau. Ada belalai macam gajah, kepalanya macam kepala sotong, bermata satu yang pancarkan cahaya macam bara api menerangi keseluruhan bahagian lubuk. Sebahagian kulitnya mengerutu, sebahagian lagi bersisik macam tenggiling. Dari hujung belalai keluar lidah panjang berwarna kehijau-hijauan. Dari bawah lidahnya menitik air liur macam buih sabun. Lidah yang panjang tu terus jilat tulang sampai nipis. Masa jembalang sungai tu tengah jilat tulang, banyak udang dan ikan melompat dekat tepi dia. Buaya pun timbul macam jaga keselamatan jembalang sungai tu. Air sungai berombak dan melimpah sampai ke tebing. Bila selesai jilat tulang dan makan bunga, jembalang sungai tu melibas-libas belalainya ke tepi sungai. Pokok-pokok yang terkena libasan belalainya rebah ke bumi. Sebelum hilangkan diri ke dalam sungai, jembalang tu akan berpusing-pusing dekat lubuk sambil hempaskan badannya di permukaan sungai sampai terjadinya gelombang besar. Begitulah ceritanya. Entah benar atau tak, Fuad tak tahu. Bot terus membelah arus sungai batang hari, tapi tak selancar tadi sebab banyak perahu-perahu kecil milik orang kampung. TJ pelik, kenapa orang kampung kena jamu hantu jembalang dan hanyutkan ancak? Kata Fuad, hanyut ancak atau sesajen dekat sungai dah jadi kebiasaan kebanyakan penduduk dekat situ. Lebih-lebih lagi kalau jadi kemalangan dekat sungai, mati lemas, sampan karam, ditangkap buaya atau kampung dilanda banjir, penduduk akan adakan jamuan atau sesajen.
Tugas bawa bot diambil alih oleh Fuad. Anaknya si Nurul Hayat pula berehat. TJ lah yang jadi teman berbual si Nurul ni. Masa berbual tu, TJ suruh Nurul tunjukkan kampung orang asli Kubu. Kabarnya orang Kubu handal dalam ilmu dunia. Nurul tak nak sebab kata Nurul, kita tak boleh buat sebarangan dengan mereka. Berhati-hati dengan mereka. Jangan sesekali buat sesuatu yang boleh menyinggung perasaan mereka. Jangan kacau mereka. Kalau tak, buruk padanya. Dulu ada orang muda dekat kampung Nurul ni bawa tikar dan bantal, terus tak balik-balik. Keluarganya tak tahu sama ada budak muda tu hidup atau mati. Ceritanya pemuda kacak tu suka buru kijang dan pikat burung. Kadang-kadang dia masuk jauh ke dalam hutan sampai sempadan perkampungan orang Kubu ni. Selalunya lah semua hasil buruan yang dia dapat dia sedekah pada janda-janda susah yang ramai anak dan anak yatim. Kalau masa memburu dia terjumpa kayu cendana, rotan dan macam-macam lagi hasil hutan, dia akan bawa balik dan jual pada peraih. Wang dari hasil jualan barang-barang tersebut dia gunakan untuk masjid, mengecat atau ganti mana-mana bahagian masjid yang rosak, beli sejadah dan lain-lain keperluan untuk para jemaah. Kalau penduduk nak buat kenduri sambut awal Muharram, Maulidul Rasul dan sebagainya, mereka tak perlu beli lembu atau kambing sebab pemuda tu akan bawa rusa atau kijang hasil buruannya sebagai lauk pauk untuk para jemaah. Disebabkan sikap murah hati, ringan tulang, rajin buat kerja-kerja amal, nama pemuda tu jadi sebutan setiap masa. Sudahlah kacak, handal bersilat, pandai main senjata, pandai berkasidah dan mengaji Quran. Ramai anak dara kampung yang tergila-gilakan suaranya. Dia jadi pujaan sekampung. Tapi di sebalik sifat terpuji, pemuda tu simpan sifat-sifat yang kurang sopan. Hanya kaum keluarga yang terdekat je yang tahu sifat buruk pemuda kacak tu. Dia suka mengintai anak dara mandi. Pada satu hari, pemuda tu bawa denak pemikat untuk pikat burung merbuk. Dia menyusuri tepi sungai, menghala ke hulu dan masuk ke arah sebatang anak sungai yang kualanya bertembung dengan sungai Batanghari. Tiba-tiba, dia terserempak dengan gadis kaum Kubu tengah mandi telanjang dalam sungai. Bagaikan orang mengantuk di sorong bantal, pemuda tu batalkan niat nak mengikat burung merbuk. Denak pemikat dia letak dekat dahan pokok dan dia meniarap di sebalik pokok besar mengintai bentuk badan anak dara kaum Kubu tu. Bila gadis tu dah selesai mandi, pemuda tu masih belum bergerak dari tempat persembunyiannya. Dia perhati setiap gerak-geri gadis tu. Bila gadis tu selesai tutup badannya, dia pun melangkah untuk pulang. Masa gadis kaum Kubu tu melintas depan dia, pemuda yang kacak tu keluar dari tempat persembunyian dan terus mengusik dengan berkata, "Hai, 3 hari 3 malam mandi, badan awak busuk juga. Tak ada siapa yang nak." Gadis kaum Kubu tu toleh ke kanan, lalu ambil 3 helai daun. Dia toleh ke kiri pula dan ambil 3 helai daun dengan ranting. Kemudian semua daun dan ranting tu diramas dan dikepal bulat sebesar penumbuk budak. Yang peliknya, daun yang dah dikepal bulat bertukar dari hijau jadi putih dan keras macam batu. Daun yang dah dikepal tu dibaling ke arah pemuda yang bermulut celupar. Tapi tak kena pemuda tu, kena pokok tempat pemuda tu berlindung. Cara gadis tu baling pun pelik. Dia berdiri membelakangkan pemuda tu dan baling dari depan ke belakang, lalu terkena pokok tempat pemuda tu menyorok. Pemuda tu terus ketawa sambil menjerit, "Busuk, busuk, busuk." Mungkin sebab malas nak layan si pemuda ni, gadis kaum Kubu tu terus memintal-mintal hujung rambut dengan senyuman, kemudian berlalu pergi. Dalam beberapa saat, gadis tu hilang dari pandangan. Sebaik saja pemuda yang dipanggil Unang tu nak pulang ke rumah sambil bawa seekor kijang hasil buruannya, dia tak jumpa jalan pulang. Tanda-tanda penunjuk yang dia buat pada pokok semuanya hilang. Yang ada cuma denai yang gadis kaum Kubu tu lalu tadi. Denai tu ada dekat mana-mana. Dekat hujung denai, Unang nampak gadis kaum Kubu tu tengah berdiri dengan keadaan yang amat menggairahkan. Bahagian sulit dan dadanya ditutup dengan sehelai daun lebar. Gadis tu nampak cukup cantik, tak selekeh macam yang dia nampak sebelah pagi tadi. Setiap denai tu keluarkan bau yang cukup harum. Gadis kaum Kubu panggil Unang. Tanpa buang masa, Unang terus kejar gadis tu hingga ke kawasan perkampungan orang Kubu. Hasil buruannya terus dibuang. Sebaik saja masuk
masuk ke kawasan perkampungan tu, Unang tengok gadis tu tengah duduk atas pelantar kecil yang dibuat dari buluh kuning. Pelantar tu diletakkan atas tanah lapang yang dikelilingi dengan garisan bulat. Garisan bulat tu pula tak bersambung. Bahagian garisan yang terputus ada batu sungai yang diletakkan bertindih. Dekat situ juga dibakar sejenis sabut yang dihasilkan dari pokok hutan. Sabut yang dibakar keluarkan asap nipis. Ada 5 garisan yang terputus, tapi garisan depan gadis tu je yang sabutnya dibakar. Tak jauh dari garisan bulat, arah sebelah kanan, ada seorang tua yang hanya pakai cawat duduk bersila atas batu. Tangan kanannya pegang kayu bercabang 2. Rambutnya putih, tutup sebahagian dari bahagian belakangnya. Mulut orang tu terkumat kamit baca mentera. Setiap kali mentera selesai dibaca, dia terus hembus ke arah Unang. Sebaik saja Unang melangkah dan berada dalam garisan, dia terus buka baju dan seluar. Unang terpaku dekat situ dalam keadaan berbogel. Kemudian gadis tu melompat dari pelantar dan balut tubuh Unang dengan kulit kayu. Unang benar-benar berada dalam dunia orang kubu. Dia dah lupa dengan dunia luar. Tak lama kemudian, orang-orang kaum kubu terus kerumun Unang. Lelaki tua yang duduk atas batu terus bangun dan isytiharkan Unang dan gadis kaum kubu tu jadi pasangan suami isteri. Lama kelamaan, Unang lupa cakap bahasanya sendiri, makan pakai, bercakap dan patuh dengan pantang dan petua orang kubu. Sejak tu, Unang tak pulang-pulang ke kampungnya. Ada orang yang terserempak dengan Unang, tapi dia tak bercakap dalam bahasa sendiri, tapi bahasa kaum kubu. Biasanya, Unang selalu mengelak dari berjumpa dengan orang kampungnya. Itulah kisah Unang yang menyayat perasaan. Kena berhati-hati kalau nampak orang aneh berkeliaran di jalanan. Dari tengah sungai Batanghari, TJ perhati kota Jambi yang nampak tenang di bawah sinaran matahari petang. Bangunan lama dan baru berdiri seiring. Manusia dan kenderaan bergerak dengan aman, manakala di pelabuhan berlabuh bot-bot besar dan tongkang. Bot-bot penumpang datang silih berganti. Kita tak turun di Pekan Jambi, Tama. Kita mendarat di seberang Pekan Jambi, kata Datuk TJ. Makin lama, bot makin dekat dengan daratan dan akhirnya rapat di tebing sungai. Ini kampung Mundung Laut namanya, Tama. Orang-orang di Jambi sebut kampung-kampung yang ada di sebelah sini sebagai kampung seberang. Enjin bot dimatikan, tapi bot masih bergerak menuju ke pelantar. Bahagian tepi bot sebelah kanan bergeser dengan bahagian tepi pelantar. Dengan tangkas, Nurul Hayat lompat atas pelantar. Ayahnya terus lempar tali bot ke arah Nurul dan Nurul terus belitkan tali bot pada batang kayu yang memang tersedia dekat situ. Mereka bertiga melangkah atas pelantar. Sampai sini saja tugas saya, kata Fuad Hasan. Tapi Fuad kata dia tak balik ke Kuala Tungkal petang tu. Bahaya katanya. Mungkin dia akan berada dekat sini dalam sehari 2, boleh jadi seminggu 2. Dan berharap ada orang yang nak sewa bot dia ke Kuala Tungkal. Taklah dia balik kosong saja. Jadi malam ni Fuad akan bermalam dekat rumah adik ipar dia. Kemudian mereka semua melangkah pergi ke kedai runcit yang tak jauh dari situ. Beberapa orang yang lalu depan kedai runcit tegur Fuad Hasan. Walaupun TJ dengan datuk dia tak ditegur siapa, mereka tetap tersenyum. Lepas tu Fuad ajak mereka pergi minum dekat kedai kopi selang 3 buah kedai dari kedai runcit. Mereka segera ke sana. Lepas minum, mereka ikut haluan masing-masing. Fuad dengan anaknya menghala ke utara, TJ dengan datuk dia menuju ke selatan. Lebih kurang 200 kaki dari kedai minum, TJ dengan datuk dia belok ke kanan, masuk jalan 6 kaki. Suasana terasa agak sunyi. Mereka terus melangkah. Sambil melangkah, TJ perhati kiri dan kanan jalan yang ditanam dengan ubi kayu. Kebanyakan rumah dekat sini ada dekat sebelah kanan jalan. Jarak antara satu sama lain agak jauh. Rata-rata atap rumah dibuat dari daun rumbia, dindingnya dari papan dan ada juga dari tepas. Jauh lagi ketuk. Lepas selekoh depan tu sampailah, kata Datuk TJ sambil tunjuk ke arah selekoh tajam. Dekat selekoh tu ada pokok jati berdaun lebat. Lebih kurang 50 meter nak sampai selekoh tajam tu, TJ ternampak ada sesuatu melintas. Bentuknya macam kanak-kanak sekitar 7 tahun. Kulitnya hitam legam dan agak kurus. Kepalanya gondol. Tiba-tiba bulu tengkuk TJ meremang. Cepat-cepat dia tarik hujung baju datuk dia sampai langkah datuk dia tu terhenti. Datuk TJ bersuara, "Kenapa, Tama? Saya nampak macam ada budak kecil melintas jalan dekat selekoh." "Ah, kamu jangan merepek."
Mereka sambung perjalanan semula. Sambil berjalan tu, TJ toleh kiri, kanan, sesekali dia pandang belakang. Bila sampai dekat selekor tajam tu, tiba-tiba badan TJ terus menggigil tanpa sebab, sampai dia tak boleh melangkah. Macam ada sesuatu yang pegang kedua belah kaki dia. Tulang-tulang sendi terasa lemah dan TJ akhirnya rebah ke tanah. Datuk TJ terus peluk TJ sambil tanya kenapa. TJ cuba jawab tapi suara dia tak terkeluar. Mulut mula berbuih, kerongkong terasa kering dan pedih. Seluruh kulit badan terasa panas macam terkena bara api. Disebabkan dah nak sampai ke rumah sanak saudara, Datuk TJ cadang nak rawat TJ dekat sana nanti. Datuk TJ terus dukung TJ dan mulakan langkah dengan berlari anak. Masa Datuk TJ tengah dukung TJ tu, TJ terdengar bermacam-macam bunyi angin. Bunyi deserian angin lembut, kemudian bertukar bunyi ribut dengan dentuman peti, bunyi pokok tumbang, bunyi gajah dan ngauman harimau. Tiba-tiba Datuk TJ berhenti dan letakkan TJ atas rumput sebelah jalan 6 kaki. Lepas tu Datuk TJ berlari ke tengah jalan dan berdiri dekat situ sambil peluk tubuh. Matanya tertumpu ke arah pokok besar tanpa berkedip. Kakinya dikangkangkan. Berulang kali Datuk TJ gerakkan lehernya dari kanan ke kiri sambil ekor matanya melirik tajam ke arah pokok-pokok sebelah kiri jalan 6 kaki yang kelihatan bergoyang macam dilanda ribut. Daun dan ranting kering serta dahan-dahan yang ada dekat situ terus terangkat lalu berterbangan menuju ke arah Datuk TJ. Setiap kali dahan atau ranting kayu kena badan Datuk TJ, terdengar suara orang berteriak keriangan. Datuk TJ tak ambil kisah semua tu. Dia tak elak atau tepis bila daun, ranting dan dahan kayu kena badan dia. Kemudian Datuk TJ angkat kedua belah tangan dan gerakkan kakinya macam nak bersilat. Perlahan-lahan dia pusingkan badan membelakangi pokok besar. Pelik, semua benda-benda yang berterbangan tadi berpatah balik ke tempat asalnya. Keadaan kembali tenang. Datuk TJ terus perhati ke arah pokok besar dan kelihatan sehelai kain hitam entah dari mana datangnya melayang-layang di udara. Tiba-tiba kain hitam tu libas rusuk kiri Datuk TJ. Dia terus tersungkur atas tanah. Bahagian belakang bajunya terbelah dua. Datuk TJ terus menggeliat tahan kesakitan. Kemudian Datuk TJ bangun dalam keadaan memungkuk. Dia peluk lutut sambil tekan kepalanya ke celah peha. Masa Datuk TJ lindung kepalanya tu, libasan kedua pula menyusul yang menghasilkan api lalu membakar bahagian tepi baju Datuk TJ. Sebelum api tu marak ke bahagian lain, Datuk TJ sempat padam. Belum pun hilang penat, libasan ketiga dari kain hitam tu datang lagi. Datuk TJ terus golekkan badannya atas jalan 6 kaki. Libasan kain hitam tu tak kena Datuk TJ. Datuk TJ terus bangun sambil depakan tangannya. Serangan keempat, Datuk TJ terus sambar hujung kain hitam. Dengan sepenuh tenaga, Datuk TJ tarik kain hitam tu ke arahnya, tapi tak berjaya. TJ perhati hujung kain hitam tu muncul dari rimbunan pokok senduduk yang diikat pada ranting sebesar jari kelingking. Kalau difikirkan dengan logik akal, mustahil ranting sebesar tu tak patah bila ditarik. Mesti ada tenaga gaib yang tarik atau tahan kain hitam tu. Datuk TJ berhempas pula pertahankan dirinya dari ditarik oleh kain hitam tu ke arah rimbunan pokok senduduk. Mukanya nampak merah padam. Datuk TJ tercungap-cungap tapi masih lagi dapat bertahan dari tempat dia berdiri. Mungkin disebabkan terlalu kuat tarik kain hitam tu, tapak tangan Datuk TJ terluka. Darahnya menitik ke tanah. Sebahagiannya meresap pada kain hitam tu. TJ nak menjerit tapi suaranya tak terkeluar. Nak tolong Datuk dia, TJ tak boleh berdiri pula. Tiba-tiba Datuk TJ laungkan azan. Suaranya bergema ke seluruh kawasan. Serta merta kain hitam yang tegang tu jadi kendur. Ranting tempat kain hitam tu melekat terus patah dan kain hitam tu terus gaib, hilang entah ke mana. Tapi sebahagian kain hitam yang ada dekat tangan Datuk TJ tak hilang pula. Sebaliknya bertukar warna jadi macam tepung gandum bertaburan atas tanah merah. Datuk TJ kesat-kesan darah dekat tapak tangan dengan cebisan bajunya. Bila dah selesai, dia terus perhati tapak tangannya dengan teliti sambil baca sesuatu. Setiap jari dihembus. Tiba-tiba, Datuk TJ terus membongkok. Tangannya dia tepuk atas tanah 3 kali. Lepas tu Datuk TJ duduk bersila atas jalan sambil halakan muka dan dadanya ke arah pokok senduduk. Kemudian Datuk TJ koyakkan bajunya dan tumbuk dada sebelah kiri dengan tangan kanan 6 kali. Dada sebelah kanan dia tumbuk dengan tangan kiri 5 kali. Lepas tu Datuk TJ tarik nafas dalam-dalam dan bersuara, "Sekarang aku bersedia. Kalau syaitan, tunjuk rupa kamu. Kalau kamu manusia, datanglah, kita bersalam." Dia ulang kata-kata tu 3 kali.
Lebih dari 10 minit Datuk TJ duduk bersila dekat situ. Tak ada apa-apa yang berlaku. Dia terus bangun dan petik beberapa lembar daun pokok renek. Kemudian daun tu diramas dan digosok ke setiap sendi badan TJ. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ bersenam macam kucing baru bangun tidur. Lepas bersenam, seluruh badan TJ mula berpeluh. Dah tak dengar lagi bunyi aneh. Malah TJ dah boleh bangun dan melangkah. Keadaan jadi normal semula. Lepas tu mereka sambung semula perjalanan. Datuk TJ jalan dulu. TJ ikut daripada belakang. Baru 5-6 tapak melangkah, Datuk TJ berhenti berjalan. Dia suruh TJ jalan dulu. Dia pula ikut dari belakang. TJ gementar sebab masa dia ikut dari belakang tadi, TJ nampak benda-benda aneh yang menakutkan. Tapi terpaksa jugalah ikut cakap Datuk dia. Dia jalan dulu. 3-4 langkah berjalan, TJ toleh ke belakang. Jalan terus, jangan toleh-toleh ke belakang, kata Datuk TJ. Tiba-tiba TJ menjerit, "Ular!" Seekor ular hitam melintang jalan. Dengan pantas Datuk TJ pergi ke depan. Perlahan ular hitam tu panggungkan kepalanya. Masa ular tu lepaskan patukan, Datuk TJ tangkap kepala ular tu. Badan ular dihempas ke jalan, lalu dihumbankan ke dalam semak seberang jalan. Susah sungguh hidup ni sebab manusia tak pernah jujur. Balik kampung halaman sendiri pun masih ada yang nak menguji. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ buka beg dan ambil baju baru. Datuk TJ nak tukar bajunya yang koyak tu. "Nampaknya aku tak boleh mengalah, Tama. Aku terpaksa berkeras," kata Datuk TJ. Dia dah bersedia hadapi sebarang kemungkinan dan bagi isyarat pada TJ supaya beredar dari situ. TJ pun cari tempat perlindungan. Dari gerak-gerinya, Datuk TJ macam tahu dari arah mana tetamu tak diundang tu akan muncul. Dia berdiri betul-betul depan busuk jantan. Rop! Terdengar bunyi ranting kering dipijak. TJ terus tergamam. Dari sebalik busuk jantan muncul satu susuk tubuh berpakaian serba hitam. Kaki kanannya pijak busuk jantan sambil peluk tubuh. Kepalanya dibalut dengan kain hitam. Bahagian pinggangnya diikat dengan kain kuning. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita bercakap dengan jin ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.